Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua bangsa mekanika. Hari ini kami nak review sebuah mini MPV yang bernama Honda Stream. Tapi sebelum tu, yang belum subscribe, tekan subscribe. Tekan loceng, like, komen. Jangan skip iklan. Saya rasa kalau sebut pasal Honda Stream, memang ramai rakyat Malaysia memang tahulah Honda Stream dengan Toyota Wish ni memang menjadi idaman, termasuklah saya dulu tapi sekarang tidak lagi sebab saya telah membeli Alza. Untuk mengetahui produk-produk yang dinamakan mini MPV macam ni, kita kena tengok dari segi sejarah dia dulu. Kalau kita ingat pasal awal tahun 2000 dulu, banyak MPV kecil mula masuk. Ni sebelum zaman SUV mula famous ni. Okey, antara player yang awal ialah yang ini, Toyota Wish dan juga Honda Stream. Tapi yang ini kategori mahal sebenarnya sebab masa baru Honda Malaysia jual dulu dalam 150, 160. UNW Toyota pun jual harga tu. Tetapi dalam market yang sama, selepas pertengahan tahun 2000 keluar pula MPV yang sub 100k. Ada Grand Livina, ada Avanza, Alza, Exora, Kia Karen, apa macam. Memang kebanyakannya memang inilah saiz dia. Dan mungkin ramai yang tanya, kenapa yang ini sangat mahal tapi ada keluar pula MPV yang murah, 100,000 punya harga ke bawah kan? Yang itu kita ceritakan sekejap lagi. Okey, kereta-kereta macam ni, MPV, dia namakan MPV. Tapi kalau kita tengok dari segi proportion body Stream dengan Wish ni, dia lebih kepada wagon sebenarnya. Dia lebih panjang berbanding sedan. Dia ada 7 seater tapi 2 seater ke belakang tu memang sebenarnya untuk anak-anak boleh lah kan. Untuk dewasa memang sempit sangat lah. Ini adalah untuk kereta yang bagi saya orang muda. Orang muda ni dia tak nak nampak acik-acik sangat pakai MPV besar, tapi dia nak ada capacity 7 seater. So ini adalah pilihan dia. Dan tak hairanlah dulu masa Recon banyak bawa masuk kan, kereta ni sangat-sangat laku. Dan yang ini memang bukanlah yang model unregistered atau model baru. Ini model second hand sebab ini satu-satunya yang kami dapat. Model dia panggil RSZ. Engine 1.8. Yang ini facelift tahun 2012. Facelift apa beza dia? Ada beberapa perbezaan dekat bahagian luar, tapi yang paling ketara rim 17 inci. Ini untuk model RSZ 1.8. Okey, generasi baru, generasi WeChat, mungkin dia tak tahu asal-usul Stream. Stream ni asalnya daripada Honda Civic. Platform yang sama, Honda Civic, buat wagon, tambah seat, jadilah Honda Stream. Dan itulah kelebihan dia. Kereta ni kalau dynamic handling dia, mungkin 100,000 kali lagi sedap daripada Alza sebab dia memang chassis sebuah kereta lah. Okey, dari segi spek, untuk bahagian depan ni, walaupun kereta ni dah almost 10 tahun dia punya umur kan, dia memang dah didatangkan dengan lampu yang HID kat sini. Lepas tu dia ada fog light satu dekat sini. Bahagian depan ni memang kalau nak banding dengan Civic memang lain bentuk dia, walaupun dibuat daripada platform yang sama. Tapi enjin sama, 1.8 Civic. Apa lagi nak cerita? Kalau cerita pasal reka bentuk, saya rasa semua orang dah tahu pasal Stream. Kita tengok dalam dia. Dalam dia tak ramai orang tengok lagi. Honda Stream ni, first model dia keluar tahun 2000. Yang ini second model 2007. Tapi yang ini, yang kita review ni 2012, iaitu model facelift. Kenapa saya suggest model facelift kalau korang cari nak beli Stream ni? Sebab yang facelift baru dia datang dengan ni, VSA, Vehicle Stability Assist. Sangat penting lah untuk kereta-kereta family kan. Dan walaupun kereta ni agak modern, tapi masa dia keluar dia belum datang lagi dengan push start button. Masih lagi pakai kunci. Tapi tak mengapa, Alza saya pun pakai kunci kan. Steering kereta ni untuk model facelift dia dah balut dengan kulit dan juga ada stitching merah. Tapi sebab kereta second hand kan, nampaklah dia punya wear and tear dia tu. Dekat bahagian steering ni juga ada multifunction yang mana kita boleh adjust channel radio dan juga volume. Itu je lah, tak ada banyak sangat macam kereta moden. Dekat tengah ni kalau kita tengok daripada segi design, memang tak nampak langsung kereta ni dah diberhentikan pengeluaran pun. Macam kereta baru sekarang kan. Okay, dia punya gear ni duduk atas dashboard dan memang sangat dekat dengan steering. Dia punya player, mungkin owner lama kereta ni, sebab kereta ni kereta second hand, mungkin dia dah tukar player jenis Android. Kemudian dia punya aircon ni single zone tapi dia dah pakai full auto. Antara benda yang ramai orang komen tentang Stream dan Wish ialah dia tak ada aircon belakang. Betul,
betul. Semua aircon belakang ni dia datang daripada yang tengah ni. Bahagian tengah ni memang dia tembak untuk second row dengan third row. Kompartmen barang, jangan bimbang, ini Honda, the master of interior. Segala-galanya banyak ni. Ada daripada panel pintu boleh letak barang. Dari kat bawah ni pun ada lagi letak barang. Dekat bawah tengah, konsol tengah ada letak barang. Sini apa ni? Oi, ada lagi coin drawer. Ada lagi cup holder dekat sini. Belakang cup holder ada lagi tempat letak barang. Apa lagi? Dah ni dekat glove box sini macam biasalah ada kompartmen lagi. Kereta ni dia datangkan standard dengan sunroof model RSZ. Dan okey, dia ada vanity mirror yang memang sangat besar even untuk pemandu. Ni untuk bini, untuk awet ada dekat sini. Cuma sayang dia tak ada lampu dekat sini. Finishing lain yang bagi saya agak penting untuk kereta ni ialah seat dia. Seat dia walaupun dia fabric tapi dia gabungkan dengan macam suede dekat tepi ni. Memang kita tak rasa ini bukan fabric yang murah lah. Dan dia ada armrest yang boleh lipat kat sini. Sebelum saya terlupa, ada satu persamaan kereta ni dengan Alza, iaitu dia punya foot brake. Dia punya parking brake dekat kaki. Sama macam Alza. Macam antara perincian penting yang ramai orang tak perasan ialah ni, pintu belakang dia. Pintu ni sebenarnya dia buka dah almost 90 degree. So, untuk mobility keluar masuk tu lebih senang lah. Tapi bukan itu yang saya nak cerita. Second row, space second row belakang ni sebenarnya sangat besar. Abang Beras, dia sama tinggi dengan saya. So, seat depan ni saya dah set saya punya level driving dia. Okay, so kita boleh nampak dia punya space. Dia punya lutut ni memang tak ada masalah langsung. Tapi seat ni memang dah ditolak habis ke belakang lah. Baru kita tengok yang third row nanti macam mana. So ini space dia, dan dekat seat ni dia memang ada pocket dekat sini. Ada rahsia bang, armrest dia bang, bawa keluar. So dia ada satu lagi armrest dekat sini. Kalau kita naik 4 orang memang relax lah, dengan ada cup holder kat situ lah. Kalau kita beli McDonald ke apa, boleh lah letak air kat situ, Starbucks ke. Sekarang kita nak demo third row seat. Tapi sebelum tu saya kena adjust lah second row ni. Second row ni kedudukan badan saya, driver pun badan saya, passenger pun sebenarnya badan saya, tapi kita gantikan dengan Abang Beras. So boleh tengok dia punya space lutut dia masih banyak, dan saya pun masih ada space walaupun tidaklah banyak sangat. Tapi untuk perjalanan yang dekat, saya rasa kalau untuk duduk belakang, bawah sejam should be no problem lah. Surprisingly agak luas third row dia. Mungkin sebab ni Honda, dia orang memang pandai lah buat interior dalam kan. Untuk bahagian belakang ni dia tak adalah aircon ke charging port ke apa, tak adalah. Cuma ada cup holder dengan satu macam ada tempat bekas barang sikit lah kan. But the rest saya rasa boleh sangat kereta ni. So inilah space belakang Honda Stream. Betul ramai yang cakap tak besar, sempit, tak boleh bawa banyak barang. Betul lah, kita beli pun saiz ni, kita bukan beli van. Kena faham lah, kena tahu sendiri apa yang kita nak. Okey, ini bahagian kompartmen barang dia. Kereta ni kena ingat dia tak ada tayar spare. Jadi dekat bawah ni dia datangkan tu dengan pump dia dekat sini. Kemudian dekat sini dia ada repair kit dia. Kat bawah ni masih ada kompartmen kecil untuk kita bawa barang-barang peribadi macam tu lah. So berapa besar dia punya space untuk bawa barang ni kalau kita naikkan semua seat? Bang, minta beg. So ini beg biasa untuk seorang boleh, untuk seorang, dua orang, perjalanan 1-2 hari kan. Sebenarnya masih boleh. Boleh lagi bawa 2 beg. Satu dekat sini, satu dekat sini. Tapi andai kata space ni anda rasa masih tak cukup, kena lipat lah. Sama ada kita lipat satu atau kita lipat 2. Kalau kita lipat satu macam ni, kita masih boleh naik 6 orang. Sebab yang ini masih tinggal. Tapi kalau masih tak cukup, macam biasalah, lipatlah semua. Tak cukup lagi dengan basikal, meja snooker, badak sumbu semua boleh bawa. Dari segi handling, Stream ni dia tidaklah sama dengan yang MPV ataupun SUV yang berharga di bawah 100,000 sebab yelah kereta ni baru pun memang mahal kan. Dekat bahagian bawah dia ni, kereta ni sebab dia develop sama dengan Honda Civic, bawah dia memang Civic. So depan dia pakai suspension MacPherson, belakang dia pakai multi-link. Sedangkan kalau MPV ataupun SUV yang bawah 100,000, belakang majority memang pakai trailing arm, non-independent suspension. So dari segi keselesaan, dari segi kestabilan, kereta macam ni, Stream dengan Wish ni jauh lebih selesa dan jauh lebih stable. Untuk model facelift ni juga, dia dah didatangkan dengan rem 17 inci. Sebab anda kena tahu, first dia keluar 2007 tu, tahu tak rem dia berapa inci? 15 inci. Sekarang Axia pun pakai 15. So bila dia keluar yang 2012 ni, 17 inci ni bagi saya just nice untuk body dia. Enjin dia power ke ni?
Nak tengok enjin? Nak kata power sangat tu tidak, tapi nak kata lemau sangat tu tidak lah. So ini enjin dia 1.8 single cam VTEC. Berapa power dia? 140 horsepower dan 170 Newton meter torque. Ada satu fakta. Ini nama enjin ni R18. R18 ni dia ada banyak series lah. Enjin ni juga basically masih dipakai oleh Honda sampai ke hari ni. Hari ni dia ada dekat Civic 1.8 dan juga Honda HR-V. Memang reliable dari segi spare part, dari segi penyelenggaraan, maintenance, ketahanan. Jangan risau. Spare part dia masih banyak. Masih dijual sampai ke hari ni. Seperti biasa, mungkin ramai yang nak tanya, berapa harga pasaran kereta ni? Untuk model second hand facelift 2012 ke atas, dia bermula dalam 60,000 sampai 70,000 macam tu lah. Untuk Toyota Wish, saingan dia ni, harga pun lebih kurang sama. Nanti ada yang akan komen dekat bawah tu, kalau macam tu baik beli kereta baru. Betul. Untuk 60-70 boleh dapat apa? Boleh dapat Alza, boleh dapat Exora, boleh dapat Arus, lebih kurang macam tu lah. Tapi kereta tu, kereta yang saya sebutkan tadi, kereta baru tu memang dia market untuk mass. Kereta yang dia tidak buat bajet tinggi. Tapi kereta ni dia jauh lebih mewah, jauh lebih. Nanti kalau ada masa datang sini dekat kedai kawan saya ni, boleh test kereta-kereta macam ni. Korang akan tahu apa yang saya masukkan dengan independent suspension, dia punya premium trim, dia punya bising pula orang sebelah tu buat kerja. Tak apalah, cepat-cepat habis lah. Bang, cepat-cepat orang nak buat kerja tu, bising ke tu. Suruh subscribe ni, mic kat sini. Hai semua. Jangan lupa tahu, like the video, share the video, tekan lonceng dan subscribe lah sekali. Tapi tolong iklan jangan skip. Kami dah makin kurus dah ni. Tak cukup makan. Sian kami makan semekut je tahu. Sedih. Dah habis dah? Dah.